Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada calon-calon pascasiswazah di luar sana. Saya mengucapkan selamat datang ke slot Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka yang akan disampaikan oleh saya, Dr. Liza Marziana binti Muhammad Noor. Saya akan menyampaikan taklimat mengenai program-program pascasiswazah yang ditawarkan di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM Cawangan Melaka. Bagi pengenalan, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka telah ditubuhkan pada tahun 1967 dan telah berperanan dalam mengembangkan pelbagai aktiviti dan pencapaian seni dalam dan juga luar negara. Fakulti ini mempunyai kualiti pelajar dan tenaga pengajar yang berdedikasi dalam memperkasakan kesenian dan perkembangannya di Malaysia. Justru itu, bagi melebarkan pencapaiannya, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka telah diperkenalkan di beberapa kampus negeri, termasuklah di kampus UiTM Cawangan Melaka, selain ianya ditawarkan di kampus induk UiTM Shah Alam. Bagi memastikan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka ataupun FSSR terus berkualiti dalam mengekalkan pencapaian akademiknya, maka FSSR telah menawarkan program-program pascasiswazah secara penyelidikan separuh masa ataupun sepenuh masa. Antara program yang ditawarkan adalah Master in Art and Design AD750 dan Doctor of Philosophy in Art and Design AD950. Program-program ini memfokuskan penyelidikan dalam bidang seni halus, dalam bidang reka bentuk grafik, reka bentuk seramik, reka bentuk industri, reka bentuk logam halus, fotografi, tekstil, reka bentuk fashion dan teknologi percetakan serta pengajian budaya visual. Program-program penyelidikan ini merupakan program yang menumpukan kepada penulisan tesis maksimum 30,000 patah perkataan bagi peringkat ijazah sarjana dan maksimum 80,000 patah perkataan untuk peringkat kedoktoran. Ianya disediakan oleh penyilia dilantik pada semester pertama pembelajaran. Oleh itu, calon diminta untuk menyediakan kertas cadangan penyelidikan sebanyak 5 hingga 10 muka surat apabila memohon program pascasiswazah Seni Lukis dan Seni Reka di UiTM Cawangan Melaka. Mengenai kepakaran dan penyeliaan, calon-calon boleh mendapatkan kepakaran dan penyeliaan di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka UiTM Cawangan Melaka. Kita mempunyai 8 penyilia yang berpotensi dan mereka ini merupakan graduan-graduan PhD yang mendapat pendidikan daripada universiti terkemuka dalam dan juga luar negara. Kepakaran yang sedia ada dalam bidang seni lukis dan seni reka di UiTM Cawangan Melaka ini ialah grafik dan multimedia, fotografi, seni halus, seni reka tekstil, seni reka industri dan juga budaya visual. Di kalangan mereka ini, mereka telah berjaya melahirkan beberapa graduan di peringkat ijazah sarjana dan juga kedoktoran. Dari segi syarat akademik kemasukan, terdapat syarat akademik kemasukan program ijazah sarjana dan juga program ijazah kedoktoran. Bagi calon ijazah sarjana, mereka perlulah mendapat ataupun memperolehi kepujian dalam ijazah sarjana muda dari UiTM dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.75 atau ijazah sarjana muda atau setaraf dengannya daripada mana-mana universiti yang diiktiraf oleh UiTM dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.75. Bagi calon sarjana antarabangsa, mereka perlu menghadiri sesi temu bual dan perlu lulus temu bual tersebut. Calon yang ingin memohon program ini perlu menghantar satu kertas cadangan penyelidikan ataupun kajian kepada pihak fakulti. Bagi syarat akademik kemasukan program ijazah kedoktoran, calon perlulah memperolehi ataupun mendapat ijazah sarjana dalam bidang yang berkaitan dari UiTM atau mana-mana universiti yang diiktiraf oleh Senat UiTM. Bagi calon PhD antarabangsa, mereka juga perlu menghadiri sesi temu bual dan perlu lulus temu bual tersebut. Bagi calon antarabangsa dan juga tempatan, mereka perlu menyediakan ataupun menghantar satu kertas cadangan kajian kepada fakulti. Mengenai keperluan sijil bahasa Inggeris, calon-calon tempatan ataupun calon antarabangsa, mereka perlu menyediakan keperluan sijil bahasa Inggeris iaitu MUN, IELTS, TOEFL, SEFR,
TOEIC dan juga BULATS. Bagi MUET, kita memerlukan tahap band 3 daripada calon tempatan, manakala IELTS band 5, TOEFL skor ujian berasaskan internet di antara 35 hingga 45 markah, skor ujian komputer di antara 107 hingga 131 dan skor kertas ujian di antara skor 417 hingga 450. Bagi CEFR ataupun Common European Framework of References for Languages ataupun English Language Levels, kita memerlukan tahap B1, manakala TOEIC ataupun Test of English for International Communication, kita memerlukan skor di antara 356 hingga 440, manakala BULATS iaitu Business Language Testing Service, skornya adalah 40 hingga 59. Bagi tempoh pengajian, untuk ijazah sarjana ataupun master, terdapat dua mod pengajian iaitu sepenuh masa dan juga separuh masa iaitu full time dan juga part time. Tempoh pengajian diberikan untuk kedua-dua mod pengajian ini adalah 2 semester hingga 8 semester iaitu bersamaan 1 tahun hingga 4 tahun. Manakala ijazah kedoktoran ataupun Doctor of Philosophy, sepenuh masa ataupun separuh masa, full time dan ataupun part time, tempoh pengajian diberikan ialah 5 semester hingga 14 semester iaitu 2,5 tahun sehingga 7 tahun. Anggaran yuran pengajian bagi Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka yang berada di bawah gugusan Sains Sosial dan Kemanusiaan, bagi program PhD, yuran pengajian per semester untuk calon tempatan adalah RM1,598, manakala antarabangsa RM4,025. Bagi program Masters, anggaran yuran pengajian per semester untuk calon tempatan RM1,148, manakala antarabangsa RM3,650. Untuk yuran pengajian ini, calon-calon boleh menjelaskan keseluruhan yuran pengajian setiap semester ataupun calon-calon boleh menjelaskannya secara ansuran sebanyak 3 kali ansuran. Seterusnya, pihak IPSIS ataupun Institut Pengajian Siswaza UiTM turut memberikan pembiayaan kepada calon ataupun pelajar pasca siswaza yang aktif, yang sepenuh masa, sama ada pelajar itu pelajar secara penyelidikan, kerja khusus ataupun mod campuran. Bagi pelajar sarjana, ijazah sarjana, anda layak menerima 1 kali pembiayaan, manakala pelajar PhD anda layak menerima 2 kali pembiayaan untuk menghadiri konferens. Bagi konferens tempatan, anda layak menerima RM1,000, manakala untuk menghadiri konferens di peringkat antarabangsa anda layak menerima RM1,500. Seterusnya, pembiayaan jurnal ataupun pembiayaan penerbitan jurnal ataupun Journal Support Fund JSF. Bagi pelajar sepenuh masa, anda layak untuk menerima pembiayaan ini dan anda perlulah seorang pelajar yang aktif dan anda adalah terdiri daripada pelajar secara penyelidikan, kerja khusus dan juga mod campuran. Bagi ijazah sarjana dan juga calon PhD, anda layak menerima pembiayaan ini sekali sahaja, sejumlah RM1,500 untuk sekali penerbitan. Kemudian pembiayaan yang lain yang diberikan kemudahan kepada calon-calon ataupun pelajar ialah UiTM Postgraduate Teaching Assistant ataupun UPTA. Permohonan ini perlu dimohon pada awal semester ataupun semester pertama untuk anda dilantik sebagai pembantu pengajar kepada penyelidik-penyelidik anda. Anda layak untuk menerima allowance pada setiap semester iaitu RM2,100. Seterusnya, saya akan menerangkan proses untuk program ijazah sarjana kedoktoran secara penyelidikan. Terdapat 3 proses untuk menjalankan program ini di UiTM, iaitu yang pertama, peringkat awal pengajian, yang kedua, peringkat pertengahan pengajian dan yang ketiga, peringkat akhir pengajian.
Jadi bagi calon yang berhasrat untuk melanjutkan pelajaran di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, antara proses awal yang perlu anda laksanakan pada semester yang awal ataupun semester pertama ataupun kedua adalah anda perlu mencadangkan pelantikan penyeliaan, iaitu anda perlu mencadangkan penyelia pilihan anda yang akan anda lihat di website IPSIS ataupun di website UiTM Cawangan Melaka, termasuklah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Dan anda perlu menekan UiTM Expert untuk memperolehi maklumat-maklumat mengenai calon penyelia anda. Selepas itu, anda boleh mencadangkan perlentikan penyelia anda di satu sistem yang dikenali sebagai sistem UP Track. Seterusnya, calon-calon dikehendaki menghadiri dua kursus, iaitu Seminar Kemahiran Penyelidikan ataupun IGS ataupun Research Case Seminar khusus untuk pelajar sarjana dan kedoktoran, manakala TIE2 iaitu Training in Innovation and Entrepreneurship Exploration khusus untuk pelajar PhD. Kedua-dua kursus ini wajib dihadiri dan perlu lulus. Tujuannya untuk melayakkan anda membentang cadangan kajian pada awal semester ataupun awal pengajian. Bagi peringkat pertengahan pengajian, sekiranya anda hampir melengkapkan tesis anda sudah boleh melantik pemeriksa dengan berbincang bersama dengan penyelia anda mengenai pemilihan pemeriksa dalam dan juga luar. Setelah itu, calon-calon boleh memberikan notis cadangan menyerahkan tesis dan penerbitan kepada Pusat Pengajian Siswaza UiTM Cawangan Melaka. Setelah itu juga, calon-calon boleh menyerahkan 5 salinan tesis yang lengkap dalam masa 3 bulan. Dan seterusnya, anda akan menunggu tarikh dan masa untuk anda membentang penulisan tesis akhir anda yang dikenali sebagai sesi viva voce. Seterusnya, bagi peringkat akhir pengajian, anda akan diminta untuk membetulkan tesis, iaitu tempohnya sama ada 6 bulan ataupun 12 bulan. Setelah itu, setelah tesis diperbetulkan, maka calon perlu menyerahkan pembetulan tesis tersebut kepada pemeriksa untuk diperiksa seterusnya dan akan disokong oleh penyelia. Setelah itu juga, setelah diperiksa oleh pemeriksa dan juga penyelia, iaitu disokong oleh penyelia, maka calon boleh menyerahkan format tesis akhir yang ditetapkan oleh IPSIS dan kemudian diserahkan kepada pihak IPSIS. Seterusnya, langkah yang terakhir, anda tamat pengajian dan menunggu tarikh convocation. Saya ingin mengulangi semula tentang syarat wajib sebelum pembentangan cadangan penyelidikan. Bagi program PhD, calon-calonnya perlulah menghadiri kursus wajib, iaitu IGS ataupun Institute of Graduate Studies Research Skills Seminar, dan kedua TIE2 Training in Innovation and Entrepreneurship Exploration. Itu bagi program PhD. Bagi program sarjana, calon-calon sarjana haruslah menghadiri dan wajib lulus untuk kursus Institute of Graduate Studies Research Case Seminar. Jadi kesemua kursus-kursus wajib ini anda perlu hadir dan perlu lulus bagi melayakkan anda untuk membentang cadangan penyelidikan. Seterusnya, setelah menghadiri kursus-kursus wajib ini, anda perlulah melantik penyelia anda dan perlu dicalonkan di UP Track System dan perlulah mendapat kelulusan daripada pihak fakulti. Seterusnya, dari segi proses pelantikan penyelia, bagi penyelia program PhD, minimum pencalonan adalah 2 orang, manakala maksimum 3 orang penyelia. Dan bagi penyelia program sarjana, minimum pencalonan 1 orang dan maksimum 2 orang penyelia. Cara membuat perlantikan, anda boleh dapatkan maklumat calon penyelia anda di UiTM Expert dan bolehlah dilantik penyelia-penyelia ini pada semester pertama. Seterusnya, perlu membuat temu janji untuk berjumpa dengan penyelia pilihan dan dapatkan persetujuan dari mereka dan calonkan penyelia anda
dengan menggunakan sistem UP-Track setelah membuat perjanjian ataupun persetujuan. Seterusnya, pencalonan tersebut akan dibentangkan dan akan mendapatkan sokongan dan kelulusan mesyuarat daripada jawatankuasa akademik pengajian siswaza dan seterusnya jawatankuasa akademik fakulti. Dan setelah mendapat pengesahan, penyelia akan mendapat surat perlantikan. Kemudian kita pergi kepada kriteria pelantikan penyelia. Semua pensyarah di UiTM Cawangan Melaka layak untuk dilantik sebagai penyelia. Namun keutamaan diberikan kepada pensyarah yang lebih senior yang diutamakan, iaitu dalam kategori DM52 ke atas. Penyelia dilantik mestilah mempunyai sarjana ataupun PhD dalam bidang yang berkaitan dan telah berkhidmat lebih daripada 5 tahun. Mereka juga perlu menghadiri modul penyeliaan anjuran ILD dan juga IPSIS. Dan untuk mendapat maklumat mereka seperti mana yang saya terangkan sebentar tadi, anda boleh mendapatkan maklumat mereka di laman sesawang FSSR atau UiTM Cawangan Melaka ataupun laman sesawang IPSIS dengan menekan UiTM Expert. Peringatan di situ iaitu pelantikan penyelia kedua ataupun sokongan boleh diambil daripada fakulti yang lain, ya, dan penyelia yang ketiga daripada universiti yang lain. Jika melantik penyelia daripada universiti yang lain, pelajar dikendaki melantik seorang lagi penyelia daripada FSSR. Selain ahli akademik, pelajar juga boleh melantik penyelia dari kalangan industri selagi calon tersebut merupakan graduan ijazah sarjana bagi menyelia pelajar sarjana dan graduan kedoktoran bagi menyelia pelajar kedoktoran. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada calon-calon untuk program PhD anda boleh mencalonkan maksimum 3 orang, manakala sarjana maksimum 2 orang. Seterusnya saya pergi kepada fungsi UP-Track yang mana calon-calon sekiranya anda telah bergelar sebagai pelajar di Pusat Pengajian Siswazah UiTM Cawangan Melaka, anda tidak boleh mengabaikan fungsi UP-Track System. Sistem ini digunakan khusus untuk mencalonkan dan mengesahkan penyelia, proses pembentangan cadangan penyelidikan, seterusnya berfungsi untuk pengesahan dan pencalonan pemeriksa tesis anda, kemudian penilaian tesis dan berfungsi untuk pemantauan kemajuan penyelidikan. Jadi, penggunaan UP-Track System ini bukan sahaja perlu digunakan oleh calon-calon ataupun pelajar, tetapi juga perlu digunakan oleh pihak penyelia. Seterusnya, syarat-syarat pertukaran penyelia. Adakah pelajar dibenarkan untuk membuat pertukaran penyelia? Jawapannya adalah tidak, melainkan berlakunya isu-isu kritikal yang membolehkan pertukaran penyelia dilakukan dengan mengutarakan surat yang berkenaan kepada pejabat pascasiswazah seawalnya pada semester kedua untuk kelulusan. Anda tidak dibenarkan untuk menukar penyelia pada tahun akhir pengajian anda. Oleh itu, calon-calon sekalian diharapkan sekiranya anda berhasrat untuk melanjutkan pelajaran di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, pastikan anda mengekalkan pencalonan supervisor anda ataupun penyelia anda daripada awal semester sehinggalah ke akhir pengajian anda. Seterusnya, dari segi pembentangan kertas cadangan penyelidikan. Ini perkara penting untuk calon-calon ambil perhatian. Untuk pembentangan kertas cadangan penyelidikan, anda diberi tempoh untuk membentangnya. Bagi kedoktoran ataupun program PhD, minimum tempoh untuk membentang kertas cadangan penyelidikan adalah semester 01 dan selewat-lewatnya pada semester 03. Bagi ijazah sarjana, minimum semester 01 dan maksimum semester 02. Surat amaran akan dikeluarkan sekiranya pelajar gagal untuk membuat perbentangan kertas cadangan penyelidikan dan pelantikan penyelia apabila sampai tempoh akhir untuk pembentangan kertas cadangan penyelidikan anda ataupun DRP. Seterusnya, penerbitan. Penerbitan ini juga perlu diambil berat dan diambil perhatian ya bagi calon-calon pascasiswazah ataupun setelah anda bergelar pelajar di Pusat Pengajian Siswazah UiTM Cawangan Melaka. Untuk penerbitan, ianya wajib diterbitkan oleh
calon-calon PhD ataupun ijazah sarjana. Bagi calon ijazah sarjana, anda perlu menerbitkan satu penerbitan berindeks yang diterima oleh pihak penganjur. Manakala ijazah kedoktoran, anda wajib menerbitkan 2 penerbitan berindeks dan salah satunya perlulah diterbitkan sebelum viva voce anda dilaksanakan. Penerbitan ini wajib dilaksanakan bagi tujuan sebagai syarat untuk anda membentangkan penulisan tesis akhir anda pada sesi viva voce nanti. Penerbitan berindeks ataupun jurnal berindeks ataupun proceeding sama ada ERA, Scopus, WOS atau jurnal-jurnal lain yang diiktiraf di bawah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka merupakan jurnal-jurnal yang boleh anda pilih untuk anda terbitkan di salah satu jurnal berindeks ataupun proceeding yang disebutkan sebentar tadi. Untuk keterangan lanjut mengenai penerbitan ini, anda boleh rujuk laman website ataupun website IPSIS. Seterusnya, status pengajian. Bagi status pengajian, kita ada 5 status pengajian yang perlu juga bagi calon-calon untuk ambil perhatian. Yang pertama, AM1 ataupun amaran pertama, AM2 amaran kedua, AM3 amaran ketiga untuk pelajar PhD sahaja, D10 merujuk kepada gugur taraf, iaitu dalam situasi apabila pelajar mendapat status AM1 diikuti AM2 di mana pelajar akan diberikan status D10 dan diberhentikan. Bagi status pengajian D11 merujuk melebihi tahap maksima durasi pengajian. Mengenai amaran ini, biasanya merujuk kepada sekiranya calon-calon ataupun pelajar belum lagi membentang cadangan penyelidikan ataupun belum lagi mencalonkan penyelidik anda ataupun anda belum lagi menghadiri kursus-kursus wajib yang ditetapkan oleh pihak IPSIS. Baiklah, kita pergi ke slide yang terakhir iaitu Prasarana UiTM Cawangan Melaka. Di UiTM Cawangan Melaka ataupun di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, bagi calon-calon yang ingin melanjutkan pelajaran di kampus ini, kita telah menyediakan prasarana-prasarana yang lengkap, yang selesa untuk kemudahan calon-calon menjalankan penyelidikan. Berikut adalah ruang-ruang ataupun tempat-tempat ruang yang digunakan oleh calon-calon nanti untuk tujuan pembentangan DRP, untuk tujuan aktiviti-aktiviti seminar ataupun konferensi, dan juga termasuklah kelas-kelas yang bercirikan smart classroom telah dibangunkan khusus untuk pelajar-pelajar peringkat ijazah sarjana dan juga PhD. Begitu juga dengan workstation pelajar untuk pelajar menjalankan penyelidikan anda di kampus, dan jugalah termasuk kita menyediakan perpustakaan yang selesa, yang luas, sama ada anda boleh datang ke perpustakaan kampus Alor Gajah, di kampus Bandaraya Melaka dan juga di kampus Jasin. Dan berikut ruang istirahat, sekira anda telah menghasilkan ataupun menyiapkan penulisan tesis anda, sekiranya anda hendak beristirahat, kita menyediakan ruang istirahat untuk anda melepaskan lelah selepas menyiapkan ataupun menulis kajian-kajian anda ataupun penyelidikan anda. Dan seterusnya adalah workstation. Kita menyediakan cubicle table khusus untuk kemudahan pelajar-pelajar penyelidikan. Sama ada pelajar itu memilih mod pengajian sepenuh masa ataupun separuh masa. Demikianlah daripada saya, Dr. Liza Marzana Muhammad Noor, penyelaras program Pascasiswazah Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi saya di talian 019-664-5186. Apa lagi? Jangan tunggu lama-lama, jom mohon. Sekian, terima kasih.